Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak kat depan ni, kita ada dua kotak. Ini adalah so-called the new Wi-Fi router, dual band gigabyte punya Wi-Fi router actually daripada Tenda, iaitu Tenda AC19. So aku dah gunakan router Wi-Fi ni selama beberapa ketika. So dalam video kali ni aku nak berikan aku punya dapatan, aku punya ulasan berkenaan dengan kepenggunaan aku untuk Tenda AC19 ini. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kalau anda kata lepas tengok video ni korang berminat nak dapatkan seketul dua Wi-Fi router daripada Tenda ni, korang boleh riki-riki dekat kotak description kat bawah. Harga jualan setakat ini adalah sekitar RM216. So, again, kalau korang nampak kat sini kita ada dua unit, dua kotak. Senang cerita kita akan adakan lagi sekali Izami Gadget X Tenda giveaway, guys. So, kalau korang nak tahu macam manakah giveaway tu, apakah cerita pasal giveaway tu, pastikan korang tonton video ni sampai habis. So, tak nak cerita banyak, kita mestilah unbox dulu kotak ni. Jadi, jom. So, macam korang nampak, ini adalah kotak dia simple je. Tenda ada rupa dia. Senang cerita korang nampak kat sini, dia ada lebih kurang 4 antena. Ini adalah berasaskan AC2100 dual band gigabyte Wi-Fi router. So, kalau korang tengok kat sini, dia ada seberingkas pasal dia punya key selling features. So, dekat tepi kalau korang nampak dia ada spek dia secara ringkas. Korang boleh pause dan baca lah. Ini lebih kepada macam dia punya technical spec. Alright, belakang ada dia punya spek-spek secara ringkas. Tapi tak apa, dekat dalam video pun aku akan go through, terangkan secara ringkas apakah kelebihan modem ini. Jadi jom kita buka. So, dalam kotak, macam biasa, pertama dia akan memberikan korang manual guide yang biasanya aku takkan baca lah, ataupun kita takkan baca. Lepas tu ada satu LAN WAN cable. Lepas tu adanya satu power cable dia bulat macam ni, 3 kaki macam ni. Dan adanya dia punya main unit itu sendiri di dalam plastik ini. Alright, jadi jom kita kemas kejap. So first thing first, bila korang beli router ni, korang akan lihat dia punya rupa lebih kurang macam ni. Yang punya ni adalah berwarna hitam. So sekarang ni router Wi-Fi sebenarnya rupa-rupa dahsyat-dahsyat belaka lah. Rupa-rupa semua macam UFO, macam kapal angkasa alien. Di mana kalau korang nampak, bagi aku boleh katakan rupa dia macam cengkerang kerang, shell macam tu. Di mana kalau korang nampak, dia ada beberapa antena yang boleh dilipat. Ini adalah dua antena kiri dan kanan. So dia ada dua lagi antena di belakang yang korang boleh naikkan kembali macam ini. So lebih kurang macam inilah rupa dia kalau korang dah tegakkan dia punya antena dia. Okay. Jadi kalau korang nampak dari segi design, dekat depan ni terdapatnya segala lah. Dia punya lampu-lampu yang berkenaan, lampu Wi-Fi, lampu LAN, segala-gala benda lah. Ada brand Tenda, tu ada design macam seakan-akan macam aku cakap tadi, shell punya design. So dekat antena ni, setiap batang antena dia ada brand tau. Nampak? Tenda kan, dekat batang antena pun ada branding. So dekat belakang terdapatnya beberapa port lah kita panggil. Yang pertama adalah USB. Ini adalah dia punya reset dan juga WPS punya port. Ada 4 kita panggil sebagai LAN cable, satu WAN punya port, satu lagi adalah power punya button lah, power punya port kat sini. So dekat bawah design lebih kurang macam ni untuk pengudaraan, mengurangkan panas. More or less lebih kurang macam tu desainnya. Cuma satu benda yang aku nampak macam missing ataupun mungkin aku tak jumpa adalah dia kekurangan butang on off. So korang tak ada butang on off pada router yang ini. So mungkin kalau korang nak on atau off kan, korang perlu on dekat switch ataupun off dekat switch lah. Alright, itu seberingkas pasal dia punya design. So now berbicara pasal apakah kelebihan, apakah key selling features yang membezakan antara Tenda AC19 ini berbanding dengan pesaing-pesaing lain di luar sana. Apa yang membuatkan dia begitu menarik, begitu special, begitu bagus berbanding Wi-Fi router yang lain. Jadi sama-sama kita lihat dekat skrin sekarang. Di mana kalau korang tengok dekat sini, dia memberitahu bahawa yang pertama dia menggunakan AC2100 for advanced Wi-Fi speed. So senang cerita dia hadir dengan 802.11 AC Wave 2 punya teknologi. Di mana AC19 ini boleh mendapat capaian sehingga 2033 Mbps both untuk 2.4 GHz dengan 5 GHz punya band. Lepas tu yang kedua adalah dia mempunyai 4x4 MU-MIMO 45 GHz punya band. So selalunya pesaing-pesaing kat luar yang hadir dalam kelas harga yang sama, dia hadir dengan 3x3 MIMO. Di mana untuk Tenda AC19 ni, dia mampu untuk cover capaian internet yang lebih luas dalam memberi internet yang lebih laju, lebih pantas, lebih laju dalam keadaan yang jauh tu. Selain daripada itu, dia mempunyai built-in signal amplifier untuk main chip. Senang cerita dia ada signal booster lah untuk kedua-dua, 2.4 GHz dengan 5 GHz. So senang cerita, dengan menggunakan AC19 ni, korang akan mendapat signal strength yang sama untuk kedua-dua band tersebut. So bila korang berada pada jarak yang sama, korang mendapat kedua-dua line yang sama signal strength dia. Lantas korang boleh menggunakan
capaian internet yang lebih laju yang ada pada 5 GHz. So itu adalah kelebihan untuk AC19 ini. Untuk tenda AC19 ni, mereka recommend bahawa korang boleh gunakan sehingga 800 Mbps up to 1 Gbps. So itu adalah dia punya recommended punya speed yang korang boleh gunakan. Seterusnya dia mempunyai dual core dalam memberikan more stable operation. So AC19 ni dihadir dengan spek 1 GHz CPU, 500 mHz Z-core processor, 2 core design untuk memberikan lebih kepatasan, lebih power untuk penggunaan 24 jam 7 hari seminggu. So dia mempunyai USB port for media sharing macam ketuk jadi, mempunyai USB dekat belakang. So korang boleh cucuk pendrive kat situ, korang boleh sharing korang punya media ke files ke across the network lah. Itu adalah simple. Lepas tu dia recommend untuk penggunaan 25 sehingga ke 35 device, which is bagi aku agak banyak untuk sebuah router dalam kelasnya. Dan last but not least, dia mempunyai 4 antena. Walaupun 4 antena, dia masih mempunyai 6 dBi punya support. So now, cerita banyak tak guna, of course kita mesti buat testing kan. Benda-benda technical macam ni kena buat testing. Benda di atas spec sheet tak bermakna kalau in real life tak serupa seperti yang dikatakan. Jadi of course aku telah membuat uji kaji di rumah aku, ujian di rumah aku. So suka untuk aku nyatakan disclaimer, internet Unify Fiber dekat rumah aku masa aku daftar subscribe dulu adalah 30 Mbps sebulan. So itu adalah maksimum. Tetapi aku notice beberapa ketika sejak daripada tahun lepas, bila aku buat speed test, aku mendapat bacaan sekitar 50 Mbps macam itu. So I'm not sure adakah Unify telah senyap-senyap upgrade secara percuma. Sebab apa, dulu memang Unify selalu upgrade secara percuma. Jadi kita beranggapan, throughout the video kita beranggapan bahawa Wi-Fi speed rumah aku adalah 50 Mbps. So sekarang kita sedang membuat speed test untuk router lama dengan menggunakan talian Wi-Fi 2.4 GHz sahaja. Kita cuba tengok dekat sebelah saja router berapakah bacaannya. Jadi mendapat lebih kurang 33 Mbps. Kita buat another test sekali lagi untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Alright, sekarang kita dapat 49 Mbps. Kita buat last time 3 time 3 kali. So 51 Mbps untuk router lama bertalian 2.4 GHz. Sekarang adalah router lama 5 GHz punya Wi-Fi. Kita buat bacaan berapa? Sebelah saja daripada modem dia. So bacaan sekitar 51 Mbps. Sekali lagi. Okey, 50 Mbps last. Alright, 51 Mbps untuk 5 GHz punya Wi-Fi. So sekarang kita berada di luar rumah. So router asal tadi berada di tingkat 2, di tengah-tengah rumah. So jarak antara router dan di kedudukan sekarang ni adalah mungkin sekitar dalam 50-40 kaki macam tu. So ada lebih kurang 2-3 dinding yang melapisi sampai ke sini lah. Jadi dekat sini kalau anda boleh nampak, talian untuk 2.4 GHz tu adalah lebih kurang 2 bar. Untuk yang 5 GHz sudah tidak kelihatan sebab apa, macam kita tahu 5 GHz punya line memang kurang kuat berbanding 2.4 GHz. Jadi jom kita buat speed test untuk 2.4 GHz dekat jarak sekarang ni. Right. Kita try refresh kan. Okey, lebih kurang 5.5. Kita buat lagi sekali, kita buat 3 kali. Okey, ada baca sikit, ada dapat bacaan sedikit, ada dapat bacaan sikit, tapi kbps sahaja Ini untuk bacaan kedua menggunakan router lama. Okey, average macam tu lebih kurang 270-260 kbps. Jadi tadi mungkin pada bacaan pertama dia dapat tangkap line lagi, tapi sekarang sudah hilang sikit line dia lah. Jadi kita buat bacaan terakhir, bacaan ketiga, kita cuba lihat adakah dia dapat membacanya dengan cemerlang ataupun lebih kurang sama ataupun lebih teruk. Okey, semakin turun 110 kbps. So senang untuk kita katakan bahawa jarak sedemikian menggunakan router lama ke sini dengan dilapisi lebih kurang 2-3 tembok adalah sangat-sangat tidak efisien untuk router asal aku. Jadi now jom kita cuba pasang tenda itu, cuba lihat perbezaannya. Jadi jom. Okey, sekarang kita menguji router baru iaitu tenda AC2100. So sekarang kita akan masuk ke dalam talian 2.4 GHz first. Kita try tengok dia punya speed test berapa dekat sebelah router ini. Jadi kita masuk, kita tekan reset ni balik. So ini bacaan yang pertama, kita try bacaan yang kedua. So ini adalah bacaan yang kedua, kita try bacaan yang ketiga.
Okey, so kita mendapat sekitar 50 ke 51 Mbps menggunakan talian 2.4 GHz pada tenda AC 2100. Sekarang jom kita tukar kepada talian 5 GHz pula. Okey, kita masuk pada 5 GHz. Alright, connected, and then kita masuk ke dalam speed test balik. So sekarang adalah bacaan untuk 5 GHz punya talian. So kita duduk sebelah router saja, kita cuba baca untuk bacaan pertama 50 Mbps, kita cuba bacaan kedua. Okey, bacaan kedua sekitar 51, bacaan ketiga. So bacaan ketiga adalah 50 Mbps. So senang cerita untuk 5 GHz dia adalah sekitar 50 ke 51 Mbps untuk 2.4 dan juga 5 GHz. Jadi now jom kita cuba di luar pula. So sekarang kita sedang menguji connectivity untuk tenda pada talian 2.4 GHz. So kita boleh mendapat bacaan dekat sini, tempat yang sama ni, sekitar berapa? Okay, 18 Mbps. Ya, lots better daripada modem yang lama. Okay, ini adalah untuk bacaan pertama. Kita buat bacaan kedua. Alright, okay, bacaan ketiga guys. Oh, bacaan ketiga meningkat banyak. So jadi lebih kurang kita boleh dapat berapa? 27 Mbps. So itu adalah bacaan untuk router tenda pada talian 2.4 GHz guys. So sekarang kita masuk pada talian 5 GHz pula. Kita cuba buat speed test. Alright, kita cuba lihat dekat sini, tempat yang sama ni berapa bacaan kita boleh dapat. 5 GHz punya bacaan. 24 Mbps. Bacaan yang kedua 39 Mbps agaknya. Alright, bacaan yang ketiga. So bacaan yang ketiga adalah 43 Mbps guys. So itu adalah bacaan untuk dari segi jarak lah. So macam mana guys? So based on uji kaji aku, uji kaji tersebut yang korang sama-sama lihat, itu tak ada potong apa-apa. Itu memang adalah live uji kaji aku rekod, itu adalah real time punya uji kaji. Kita mendapat beberapa hasil dapatan lah, finding kita cakap macam tu lah kan. Kalau dalam research tu kita panggil sebagai finding. So findingnya adalah yang pertama, untuk router yang lama tu kita berjaya mendapatkan kalau dekat sebelah router tu bacaan yang samalah untuk both router lama, router tenda AC19 ni. Kalau duduk sebelah router, korang akan mendapat bacaan sekitar 50 Mbps dalam kes rumah aku. Tetapi bila kita pergi ke depan rumah aku, which is jarak dia lebih kurang 50 ke 60 kaki tersebut, ada beberapa halangan dinding dan kita ada perbezaan tingkat di mana router di tingkat 2, aku berada di ground floor, di luar dalam 50 kaki jaraknya. Untuk router lama, kita berjaya mendapatkan bacaan untuk 2.4 GHz tu, dia punya signal tu sama-sama saja dan dia punya bacaan tu kurang stable lah, hampir-hampir unusable. Manakala untuk dia punya 5 GHz langsung tak nampak bayang. Manakala untuk router AC19 daripada tenda ni, di tempat yang sama, kita berjaya mendapatkan signal kedua-dua 2.4 dan juga 5 GHz tu, signal strength ni lebih kurang sama, lebih kurang 2 bar ke 3 bar. Dan apa yang best adalah dia punya capaian internet speed dia tu adalah sangat-sangat menarik guys. Of course, kalau based on the clip, korang tak nampak bahawa dia tak dapat sama capaian dengan sebelah router. Itu adalah di-expectkan. Kita boleh harapkan sebab apa? Perbezaan jarak dan ada beberapa dinding. Tetapi dari segi signal strength itself dah sampai situ. Kuat, dua-dua band dapat. Signal speed korang boleh dapat lebih kurang 30 Mbps ke atas average. Kita ambil average sebab apa? Kita buat 3 kali ujian setiap kali ujian tu. So, apa aku boleh katakan? Memang sangat-sangat menarik dia punya hasil ujian ini. Dan untuk pengetahuan korang, aku punya router lama tu adalah sejenis router daripada pesaing yang boleh dikatakan agak popular dan dia mempunyai 6 antena dan juga 6 dBi. Cumanya dia mempunyai teknologi yang sedikit lama iaitu 3x3 MIMO. Jadi dekat situ kita nampak bahawa perbezaan teknologi tu membawakan hasil yang memang sangat-sangat jurang dia besar lah. So korang memang perlu upgrade kalau korang menggunakan modem router yang lama. So secara conclusionnya, apa aku boleh rumuskan bahawa apa yang ditawarkan oleh tenda AC19 ni adalah sangat-sangat menarik especially dalam kelas harganya. Untuk sebuah router Wi-Fi berharga sekitar RM216 macam tu, which is RM200, korang mendapat teknologi yang aku boleh katakan agak baru, up to date. Everything yang ditawarkan oleh tenda AC19 ni memang sangat-sangat modern lah, kita boleh cakap macam tu lah kan. Dan again, sebelum terlupa, pasal giveaway, okay? Giveaway aku akan buat separate posting. Sebab apa? Nak buat dalam video ni tak menarik sangat lah kan. Itu adalah sangat-sangat typical. Jadi aku akan buat separate posting menerangkan cara-cara bagaimana korang nak enter the giveaway. So pemenang ni mudah je. Pemenang ni korang akan dapat seunit tenda AC19 ni berharga lebih kurang RM216. Satu pemenang saja. Tapi aku akan buat separate posting. Korang just stay tune je dekat posting-posting media sosial aku, dekat Facebook ke, Instagram ke, dekat YouTube post ke. Aku akan update dekat situ macam mana cara korang nak enter the giveaway punya contest lah. Alright.
Tapi again, of course, giveaway itu adalah berdasarkan video ini Jadi, tak rugi korang tengok video ni sampai habis. Bukan nak scam, korang kena tengok sampai habis. Sebab apa? Giveaway itu akan berdasarkan soalannya dekat video ini. So guys, thank you again. Thank you Tenda Malaysia for sending us this great device. Dan thanks again for your support guys. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.